Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita berjumpa dalam video pada hari ini insya-Allah. Okey, baik, untuk pelajaran hari ini, pelajaran ibadah, insya-Allah kita akan belajar satu tajuk dalam tajuk najis, iaitu cara-cara menyucikan najis. Okey, jadi dalam tajuk ini Ustaz akan terangkan bagaimana untuk kita menyucikan najis dengan betul. Jadi sebagaimana kita tahu, najis ni adalah benda kotor. Benda kotor ni kalau kita bawa dalam solat ataupun kita buat sesuatu ibadah, dan jika ada najis, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak sah ataupun batal. Jadi najis ni adalah benda kotor dan kita kena sucikan najis daripada diri kita ni. Jadi macam mana kita nak menyucikan najis ni? Jadi ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk apa? Untuk kita bersihkan najis dengan cara yang betul. Baik. Jadi sebagaimana pelajaran yang lepas kita dah belajar, najis dalam Islam ada berapa? Ada 3, iaitu yang pertama adalah najis mukhaffafah, mutawassithah, dan juga yang 3 mughallazah. Mukhaffafah adalah najis yang ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki. Air kencing kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang mana menyusu dengan ibunya. Itu adalah najis mukhaffafah. Kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun. Okey. Yang mana dia masih menyusu ibu dia. Okey, itu najis mukhaffafah. Okey, najis yang kedua, najis mutawassithah adalah najis-najis lain seperti apa? Bangkai, lagi apa, nanah, darah dan sebagainya. Itu mutawassithah. Dan juga najis mughallazah adalah najis yang berkaitan dengan anjing dan juga babi dan juga kedua-duanya lah. Maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan anjing dan juga babi itu dikenali sebagai najis mughallazah, iaitu najis berat. Jadi kita akan belajar cara-cara nak menyucikan 3 najis ni. 3 najis ni, yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua mutawassithah, dan juga yang 3 mughallazah. Okey, baik. Apa yang kita bakal dapat dalam pelajaran kita pada hari ni? Okey, jadi apa yang kita akan dapat? Baik, kita tengok sama-sama. Okey. Hasil pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah anak-anak murid Ustaz boleh menyebut jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis yang Ustaz terangkan tadi itulah. Najis yang pertama apa dia? Mukhaffafah, mutawassithah, yang kedua, dan yang ketiga adalah mughallazah. Jadi Ustaz harap anak-anak Ustaz dapat mengingati jenis-jenis najis yang ada. Okey, baik. Yang kedua, anak-anak Ustaz dapat apa pula? Yang kedua insya-Allah anak-anak Ustaz dapat menjelaskan cara penyucian najis mukhaffafah, mughallazah, dan juga mutawassithah. Jadi dalam pelajaran ini insya-Allah anak-anak Ustaz dapat menyebutkan cara-cara kita nak menyuci ketiga-tiga najis yang Ustaz sebut tadi. Jadi macam mana kita nak sucikan najis-najis berikut? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Dia ada cara-cara yang tertentu. Okey, baik, kita akan tengok seterusnya. Okey, jenis-jenis najis. Macam mana Ustaz beritahu tadi? Jenis-jenis najis ada berapa? Ada 3. Jenis-jenis najis ada 3. Okey. Apakah yang pertama? Yang pertama adalah mukhaffafah. Mukhaffafah yang kita belajar pada video yang lepas adalah apa dia? Mukhaffafah adalah najis air kencing kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang masih menyusu ibunya. Itu adalah mukhaffafah. Okey, najis yang kedua sederhana adalah apa dia? Najis kedua yang sederhana adalah mutawassithah. Mutawassithah ni benda apa? Contoh dia adalah bangkai, darah, nanah, dan sebagainya. Yang najis-najis selain air kencing kanak-kanak bawah 2 tahun itu dinamakan sebagai najis mutawassithah.
Okey, najis mughallazah, najis yang berat. Apa dia? Najis yang berat adalah najis yang berkaitan dengan anjing dan juga babi. Najis berkaitan anjing dan juga babi. Itu adalah najis mughallazah. Okey, itu adalah jenis-jenis najis yang ada dalam Islam. Yang perlu anak-anak ustaz ketahui. Jadi kita kena tahu dalam Islam ada 3 najis ni. Yang pertama mukhaffafah, yang kedua mughallazah dan yang ketiga adalah kedua adalah mutawassitah, yang ketiga adalah mughallazah. Ustaz pun terlupa. Okey, tak apa. Okey, teruskan. Okey, cara-cara penyucian najis. Kita akan belajar macam mana kita nak sucikan najis-najis ini mengikut apa yang kita belajar tadi. Yang pertama mukhaffafah, yang kedua mutawassitah dan juga yang ketiga adalah mughallazah. Macam mana kita nak bersihkan? Okey, mari kita tengok sama. Okey, yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang mana yang tadi Ustaz kata najis mukhaffafah ni adalah air kencing kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang masih menyusu ibunya. Okey, macam mana kita nak bersihkan najis mukhaffafah ni? Mukhaffafah, betul lah. Okey, macam mana kita nak membersihkan najis mukhaffafah? Okey, yang pertama, langkah yang pertama adalah kita perlu lap. Lap terlebih dahulu air kencing itu. Yang mana yang terkena najis. Contohnya, adik kamu bawah 2 tahun. Okey. Adik kamu bawah 2 tahun, tiba-tiba tengah duk tengok kartun Upin dan Ipin, dia terkencing atas lantai. Jadi yang pertama kita pergi bersihkan dulu baby tu, tak apa. Yang pertama, langkah yang pertama adalah kita lap dulu. Ambil kain bersih, kita lap dahulu lantai yang basah tu lah. Kita lap dulu bagi kering lantai yang terkena air kencing tu. Itu yang pertama. Ambil dulu kain, kita lap dulu. Lap bagi kering dulu lantai. Okey, langkah yang kedua apa dia? Kita hanya percikkan air. Ambil air, kita renjis-renjiskan. Renjis-renjiskan air di atas lantai tu. Kalau tak nak renjis pun, tuang je air. Tuang bagi tempat yang terkena air kencing tu. Kita tuang dalam lantai. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah kita lap balik. Kita ambil kain bersih yang lain, kita lap sampai kering. Kita lap bagi kering lantai tu. Jadi apabila dah kering, maka najis mukhaffafah yang tadi, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki tadi bawah 2 tahun, itu telah bersih. Kita buat langkah yang 3 langkah yang mudah ni je. Mula-mula kita lap dulu air kencing tu bagi kering. Kita lap dulu. Yang kedua, kita tuang air mutlak. Air mutlak tak kisahlah, air paip ke air hujan ke apa, kita tuang. Lepas tu kita lap sekali lagi bagi kering. Jadi najis mukhaffafah itu telah bersih. Mudah je. Mudah je cara kita untuk membersihkan najis mukhaffafah ni, najis yang ringan. Okey, mudah saja. Yang pertama, kita lap dulu air kencing tu. Yang kedua, kita renjiskan air ataupun tuang air atas dia. Dan yang ketiga, kita lap sekali lagi. Itu. Lap dulu, tuang air, lap balik. Jadi 3 langkah mudah cara-cara untuk menyucikan najis mukhaffafah. Okey, Ustaz harap semua anak-anak Ustaz dapat tahu cara-cara menyucikan najis mukhaffafah. Okey, seterusnya seterusnya kita tengok najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah. Baik, macam mana kita nak menyucikan najis mutawassithah ni? Okey, najis mutawassithah ni sebagaimana kita tahu adalah najis yang sederhana lah, najis sederhana. Macam mana kita nak bersihkan? Okey, yang pertama adalah kita hilangkan ain najis. Maksudnya kita hilangkan apa yang kita nampak najis tu. Contohnya bangkai, bangkai ayam. Bangkai ayam yang mati. Contohnya ayah kita pelihara ayam di belakang rumah. Jadi tiba-tiba kita bangun pagi, kita nampak ayam telah mati. Tiba-tiba mati kan. Mati dekat belakang dapur kita. Jadi macam mana kita nak bersihkan lantai dapur kita tu? Jadi yang pertama sekali kita hilangkan air tu. Maksudnya kita ambil bangkai tu, kita pergi tanam ataupun kita pergi buat apa, kita tanam lah. Kita tanam bangkai tu molek-molek. Okey, macam mana? Yang pertama kita
tanamkan bangkai tu, hilangkan ain tu. Maksudnya kita hilangkan benda tu. Kita hilangkan benda tu. Okay, yang kedua adalah kita basuh menggunakan air mutlak. Tak kisahlah air paip ke, air hujan ke, air laut ke, air sungai ke, air mutlak. Okay, dengan sehingga hilang warna. Pastikan darah-darah ayam tadi tu, darah-darah bangkai tu hilang warna dia. Okay, bau. Kalau kan bau bangkai kan busuk. Jadi kita hilangkan, kita tuanglah sabun ke apa bagi hilang bau dan juga rasa. Rasa ni kalau kamu teringin rasa bangkai macam mana, gilah rasa. Bagi hilang ketiga-tiga benda ni lah, warna, bau dan juga rasa. Contoh yang lain apa? Contohnya kamu pergi ke padang bola. Contohnya kamu main bola atau kamu bersukan. Contohnya kan, bila sukan, contohnya kamu berdarah kat tangan kan, terkena dahan ke apa ke, berdarah. Lepas tu apabila terkena darah tu, yang pertama sekali kamu bersihkan dulu bagi hilang kotoran-kotoran lain lah, kotoran ain dia tu. Okay, yang kedua adalah basuh sehingga hilang warna, bau dan juga rasa. Guna air mutlak dan juga guna tuang sabun dan sebagainya pun boleh. Itu cara untuk kita membersihkan najis mutawassitah. Mudah juga sebagaimana najis mukhafafah tadi kita lap dulu air kecil itu yang pertama. Yang kedua kita renjiskan ataupun kita tuang air atas tempat najis tu, dan yang ketiga kita hanya lap sahaja lantai itu sehingga bersih, sehingga kering. Itu cara menyucikan najis mukhaffafah. Jadi untuk mutawassitah ni pun mudah juga. Kita yang pertama hilangkan ain terus benda tu, najis tu. Contohnya kita angkat bangkai tu kita tanam. Yang kedua adalah kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, rasa dan juga warna. Itu cara membersihkan najis mutawassitah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok cara membersihkan najis mughallazah. Okey, cara membersihkan najis mughallazah yang pertama adalah kita kena hilangkan najis tu dengan berhati-hati. Maksudnya kita buang najis tu mana boleh lah. Contohnya ada anjing, dia berak, cara mudahnya dia buang najis lah depan rumah kita. Okay, yang pertama adalah kita hilangkan dulu najis tu. Kita pergi ambil plastik ke apa, kita pegang, kita peganglah guna plastik tu, kita ambil najis tu, kita buang ataupun kita tanam dan sebagainya. Itu cara menghilangkan najis tu dengan berhati-hati. Yang kedua adalah kita basuh satu kali dengan air tanah. Kita pergi ambil tanah satu baldi, setengah baldi, kita tuang air mutlak lah, air paip ke apa ke, kita bajuh air tanah, kita bajuh dulu air tanah. Lepas tu kita curah ataupun kita siram di tempat yang terkena najis tu. Itu kita menggunakan satu baldi air tanah. Baik, selepas kita dah letak air tanah tu, kita berus-berus sikit. Yang ketiga, kita ambil 6 baldi, 6 bekas air mutlak. Kita curah-curah balik bagi hilangkan kesan air tanah tadi. Itu cara dia, 6 kali, 1 air tanah, 6 air mutlak. Yang keempat, pastikan air basuhan tadi tu, tanah ataupun air bersih tadi tu tidak terkena pakaian ataupun tubuh badan kita. Takut najis tu terlekat dekat badan kita. So kita pastikan air tanah dan juga air mutlak tu tak terkena pakaian kita lah. Sebab kita nak berhati-hati, takut najis tu ada dekat pakaian kita. Baik, yang terakhir sekali kita kena yakin. Yakin bahawa kita basuh tadi air tanah dengan air kosong tadi, 6 baldi tadi tu diyakini bersih. Yakin bersih sehingga hilang warna, bau dan juga rasa. Pastikan bersih pastikan bersih sehingga hilang warna, bau dan juga rasa. Bagi hilang terus benda-benda tu. Okey, itu adalah cara penyucian najis mughallazah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, najis-najis yang dimaafkan. Najis apa yang dimaafkan? Dalam Islam pun ada najis-najis yang dimaafkan.
Najis-najis yang dimaafkan ini adalah najis yang tidak perlu dibasuh ataupun disucikan. Kalau benda-benda ni tak, kalau kena kat kita pun walaupun dia bangkai ke apa, dalam Islam dia dimaafkan. Najis ni apa dia? Contohnya adalah darah nyamuk yang sedikit. Contohnya nyamuk datang hingga ke tangan. Kan kamu tampar, pak, ada darah. Kalau darah sikit tu dimaafkan. Tak perlu nak basuh ke apa, ke tengah solat kan, kita tampar nyamuk darah. Jadi dimaafkan. Tak batal solat kita. Dia bukan najis. Bangkai serangga, contohnya kamu terpijak semut, lepas tu kamu solat, jadi dimaafkan. Bangkai serangga kecil, benda kecil, bau pun tak ada. Okey, seterusnya debu ataupun lumpur, debu-debu kamu main kat luar tu dimaafkan. Dia apa, bukan najis lah kan. Lagi apa lagi, darah atau nanah yang sedikit, contohnya keluar darah sikit kat tangan kan, darah sikit kan, jadi ianya dimaafkan. Dalam Islam kalau benda-benda kecil tu orang kata terlepas pandang atau apa, dimaafkan. Jadi bukan, kalau boleh kita bersihkan jugalah, bersihkan najis tu. Tapi kalau kita terlupa, kita buat solat, jadi solat kita tu masih sah, Allah masih terima solat kita. Jadi itu adalah najis-najis yang dimaafkan. Cara basuhan, najis-najis yang dimaafkan adalah dirus atau dilalukan air padanya. Tak perlu susah-susah kita pergi kat paip kan, contohnya darah nyamuk ada, kita pergi basuh je, sak gitu. Okey, mudah, tak perlu nak basuh dengan air lap ke apa ke dan sebagainya. Itu cara kita untuk menyucikan najis-najis yang dimaafkan. Baik, jadi Ustaz ulang balik secara ringkas cara-cara kita nak menyucikan ketiga-tiga najis yang ada dalam Islam. Yang pertama, najis mukhafafah, najis air kencing kanak-kanak lelaki. Yang pertama adalah kita lap dulu air kencing tu. Okey, lap dulu dengan kain yang pertama. Yang kedua, kita tuang air. Tuang air bagi inilah kita rinjis-rinjis ataupun tuang air atas bekas air kencing tu. Yang kita lap sampai bersih. Itu cara kita bersihkan air kencing kanak-kanak lelaki, najis mukhafafah. Okey, najis mutawasitah, najis yang sederhana. Yang pertama, kita hilangkan air tu, kita buang dulu bangkai tu. Yang kedua, kita basuh dengan air mutlak sehingga mana hilang bau, warna dan juga rasa. Itu cara kita bersihkan najis mutawasitah. Dan najis muqallazah, najis yang berat, iaitu najis anjing dan babi, kita kita basuh dengan menggunakan 1 bacuhan air tanah dan juga 6 baldi ataupun 6 bekas air air mutlak. Jadi itu cara untuk bersihkan najis muqallazah. Okey, baik, saya harap anak-anak murid ustaz dapat memahami cara bagaimana untuk kita menyucikan najis-najis yang ada dalam Islam. Semoga video ini dapat memberi pengajaran dan juga panduan kepada semua anak-anak ustaz yang menonton, dan semoga ianya dapat memberikan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Okey, saya harap anak-anak ustaz juga dapat mempraktikkan cara-cara penyucian najis ini di rumah nanti, insya-Allah. Baik, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Semoga kita dapat lagi berjumpa dalam video-video yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.